khususnya kepada anak-anak pelajar calon yang sederhana dan juga calon yang agak lemah dalam mengarang esei. Tapi kalau calon yang pandai pun tidak ada masalah ya kalau kita menggunakan teknik yang cikgu berikan di sini. Pertama, di sini cikgu gariskan beberapa panduan kepada calon. Pertama, calon diwajibkan memberikan 5 idea sahaja. Setiap idea akan diberikan 2 markah. Idea yang tepat dan juga huraian yang baik juga 2 markah. Panjang karangan tidak boleh melebihi 400 patah perkataan. Seterusnya, yang ketiga, pendahuluan dan kesimpulan wajib ada. Buat secara ringkas sahaja, 2 ayat sudah memadai. Dan seterusnya yang keempat, untuk perenggan idea, pastikan satu perenggan hanya dikemukakan 1 idea sahaja. Dan yang seterusnya, setiap perenggan mesti dimulakan dengan ayat idea yang jelas. Maksud cikgu yang tepat, yang jitu. Tiada contoh atau huraian dalam ayat idea. Dan yang seterusnya juga penting sebagai peringatan, ayat idea yang tidak diletakkan di awal ayat bagi setiap perenggan. Contohnya idea berada di tengah-tengah ataupun di akhir perenggan. Okey, yang cikgu warnakan warna biru di sini akan diberikan 1 markah sahaja. Begitu juga dengan huraian walaupun baik tetapi idea berada di tengah-tengah atau di akhir perenggan juga akan diberikan 1 markah sahaja. Ya? Baik. Beberapa panduan telah cikgu berikan dan seterusnya kita selami perincian pemarkahan. Bak kata orang tua-tua ya, anak-anak pelajar, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta. Jadi kita harus mengenali bagaimana perincian pemarkahan sebanyak 25 markah tersebut. Yang dibahagikan kepada idea sebanyak 10 markah, iaitu 5 idea darab 2, 10 markah. Begitu juga dengan huraian, 10 markah. Juga huraian yang baik, 5 darab 2, 10 markah. Markah bahasa ialah 4 markah. Yang mana markah bahasa ini akan dipotong setiap kali sekiranya berlaku 4 kesalahan struktur ayat akan dipotong 1 markah dan 8 kesalahan tata bahasa yang melibatkan tanda bacaan, ejaan. Tetapi ejaan yang berulang tidak dikira, 8 kesalahan akan dipotong 1 markah. Manakala format ini sangat penting. Format ini walaupun 1 markah, yang mana pelajar perlu menulis pendahuluan dan kesimpulan. Walaupun 1 ayat, tetap dikira markah format ini. Baiklah ya, anak-anak pelajar, yang seterusnya cikgu akan teruskan teknik menjawab. Teknik ini cikgu khususkan kepada pelajar yang sederhana dan juga agak lemah lah. Dan boleh ditingkatkan kalau pelajar yang pandai ataupun bijak boleh mengolah dengan cara yang lebih baik. Walau bagaimanapun, isi diberikan keutamaan dalam subjek mata pelajaran pengajaran ini ya. Pertama, analisis isu soalan terlebih dahulu. Apabila soalan kita baca, analisis dulu isu apa yang dikemukakan dalam soalan tersebut. Yang seterusnya, kenal pasti kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Sama ada langkah, punca, manfaat, kepentingan, cabaran, halangan dan sebagainya. Dan seterusnya, kenal pasti kombinasi jawapan. Nanti cikgu akan jelaskan dengan lebih lanjut lagi, iaitu kombinasi jawapan sama ada 5 tambah 0, 3 tambah 2 atau 1 tambah 4. Adapun ini boleh diterbalikkan 2 tambah 3. Tidak ada masalah ya. Okey, setelah kita kenal pasti semua ni, kita senarai pendekkan semua idea yang kita ketahui. Anak-anak pelajar, bagaimana kita nak mendapatkan idea yang mantap, yang jitu, yang padat dalam mata pelajaran pengajian am? Kita perlu ya membuat pembacaan luas. Sebab mata pelajaran pengajian am tidak ada buku teks khusus ya. Maka kita harus membaca majalah, sumber daripada internet, jurnal, buku-buku rujukan, akhbar harian, risalah kerajaan. Kita perlu melayari jabatan penerangan dan sebagainya untuk kita memantapkan idea-idea kita. Kemudian idea-idea tadi kita susun mengikut keutamaan sebelum kita mengarang. Dan di akhir sekali, cikgu mencadangkan masa untuk menulis karangan ialah 30 hingga 35 minit bergantung kepada kebijaksanaan calon untuk membahagikan masa dalam situasi ini. Baiklah, anak pelajar, setelah kita mengetahui perincian pemarkahan, ialah anak-anak pelajar perlu memahami, khususnya calon-calon STPM harus memahami dan menguasai semua topik
Merangkumi apa? Merangkumi faktor, merangkumi punca, merangkumi sebab, langkah, usaha, kepentingan, kesan atau impak, kebaikan, kelebihan, manfaat ataupun cabaran, semua tadi dan juga halangan yang melibat. Saya letakkan di sini soalan perbincangan. Ya, soalan perbincangan. Baik. Mengapa cikgu letak soalan perbincangan di sini? Untuk cikgu nak memberitahu tentang kombinasi jawapan yang seterusnya. Tadi 5 tambah 0. Dan seterusnya soalan perbincangan di sini kita bincang bersama-sama. Ya, cikgu bacakan. Kehijauan dan keindahan alam sekitar semakin terancam akibat aktiviti manusia yang tidak terkawal. Cikgu merahkan akibat aktiviti manusia yang tidak terkawal. Keadaan ini memberi kesan kepada keseimbangan ekologi dunia. Jelaskan. Baik, isu apa anda belajar? Isu alam sekitar. Okey, tema ekologi. Topik ekologi. Kehendak soalan di sini ada 2. Kita lihat, pertama aktiviti manusia yang tidak terkawal dan kesan kepada keseimbangan ekologi. Ada 2 bahagian soalan ini, iaitu aktiviti manusia yang tidak terkawal. Senang je anak-anak pelajar. Manusia, apabila aktiviti yang tidak terkawal, sudah semestinya kesan kepada keseimbangan ialah kesan negatif. Maka kombinasi jawapan ialah 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Apa maksudnya? 2 idea boleh juga ambil dari aktiviti manusia yang tidak terkawal. 3 idea kesan kepada keseimbangan ekologi. Baik ya? Ataupun 3 tambah 2. Okey, baik. Anak-anak pelajar, kita dah kenal pasti, maka kita cambahkan idea kita begini. Ya? Kita cambahkan idea kita begini. Okey. Senang saja anak-anak pelajar. Biasanya soalan pengajian am ini berkisar kepada apa yang kita biasa lihat, dengar, baca, tonton di media dan sebagainya. Ya, baik, aktiviti manusia yang tidak terkawal. Bila manusia tidak terkawal, maka kita lihat apa yang paling ketara sekali? Pembakaran terbuka. Ya, kedua, pembalakan. Kalau kita ambil 2 isi ini pun sudah cukup anak-anak pelajar. Ya, tapi cikgu tambahkan lagi, pembuangan sampah atau sisa domestik, pembuangan sisa perindustrian. Sekiranya anak pelajar lihat soalan ini berkaitan dengan mata pelajaran apa? Berkaitan dengan mata pelajaran geografi. Ya? Dan apakah kesan sekiranya aktiviti manusia secara tidak terkawal? Maka pemusnahan flora dan fauna. Berlakunya pemanasan global, pergerakan tanah dan juga kekurangan sumber air bersih. Kalau kita ambil di sini 2 idea tadi, pembakaran terbuka dan juga pembalakan, maka ambil untuk kesan 3, iaitu pemusnahan habitat flora dan fauna, pemanasan global dan juga kekurangan sumber air bersih. Sekiranya kita ambil di sini pembuangan sisa perindustrian, pembakaran terbuka, pembalakan, maka ambil di sini pemusnahan habitat flora dan fauna dan juga pemanasan global. Itu yang cikgu nak terangkan tentang kombinasi 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Anak-anak pelajar boleh ikut? Dan lepas ini boleh gunakan teknik persoalan kenapa, mengapa, bagaimana, apa kesannya dan seterusnya. Berilah contoh. Kalau contoh pembakaran terbuka, anak-anak pelajar boleh ambil selepas musim menuai, ya, ataupun berlakunya pembakaran secara terbuka di kawasan-kawasan tertentu. Kalau pembalakan, berilah contoh pembalakan yang jelas, ya, pembalakan yang berleluasa sehingga mengorbankan alam sekitar. Kalau pemanasan global, kita lihat pada ini suhu dunia semakin meningkat. Pemusnahan habitat flora dan fauna, ya. Anak-anak pelajar, kita lihat hari ini harimau, gajah sudah keluar, ya, ke kawasan pertempatan masyarakat di negara kita kerana habitatnya sudah dimusnahkan oleh aktiviti manusia yang tidak terkawal. Boleh? Dapat? InsyaAllah Cikgu Hasan boleh. Dan cikgu teruskan dengan soalan perbincangan yang seterusnya untuk melihat kombinasi jawapan, iaitu 1 tambah 4. Ya? Contoh soalan.
Penguatkuasaan undang-undang bukan merupakan satu-satunya langkah untuk mencapai matlamat memelihara alam sekitar. Bincangkan. Anak-anak pelajar harus faham isu alam sekitar, ekologi. Kehendak soalan, penguatkuasaan undang-undang bukan merupakan satu-satunya langkah. Berarti ada lagi langkah lain yang boleh kita memelihara alam sekitar. Boleh dapat? Maka di sini kombinasi jawapannya ialah 1 tambah 4, yang mana anak pelajar harus menghuraikan terlebih dahulu idea penguatkuasaan undang-undang selepas perenggan pendahuluan. Ya, selepas perenggan pendahuluan. Ataupun letak di mana-mana perenggan, tapi sebaik-baiknya selepas perenggan pendahuluan. Terus penguatkuasaan undang-undang, ya, merupakan salah satu, ya, cara untuk mencapai matlamat memelihara alam sekitar. Cikgu tak ada berniat untuk membincangkan isi-isi yang seterusnya. Anak-anak pelajar boleh bincangkan dengan rakan-rakan ataupun guru di sekolah. Cuma cikgu nak jelaskan di sini, soalan berbentuk begini, kombinasinya ialah 1 tambah 4. Ya? Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Anak-anak pelajar, apa beza soalan tadi dengan soalan ini? Takut calon keliru antara soalan 1 tambah 4 dengan 5 tambah 0. Ya, kita lihat soalan ini. Sistem pendidikan menjadi landasan yang paling berkesan untuk memperkukuh perpaduan antara kaum di negara ini. Huraikan. Anak-anak pelajar, ya, soalan ini, sistem pendidikan menjadi landasan. Maka kita harus ambil 5 tambah 0. Apa yang terdapat dalam sistem pendidikan itu yang boleh memperkukuhkan perpaduan antara kaum di negara ini? Tidak ada perkataan. Sistem pendidikan, kalau begini soalannya, sistem pendidikan merupakan salah satu. Ya, baru itu 1 tambah 4. Begitu juga dengan soalan ini, ya, nak pelajar. Nanti cikgu kupas dengan lebih panjang lagi, ya, pada masa-masa yang akan datang jika kita ada ruang dan kesempatan lagi, ya. Aktiviti sukan dapat menyuburkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Huraikan. Di sini aktiviti sukan. Tidak terdapat soalan di sini. Aktiviti sukan merupakan salah satu. Ataupun aktiviti sukan bukan satu-satunya. Bermaksud di sini soalan ini 5 tambah 0. Bagaimana apa yang terkandung dalam aktiviti sukan itu dapat menyuburkan semangat perpaduan. Seperti semangat setia kawan, kita boleh mengumpul penonton daripada pelbagai kaum. Ya, sebagai contoh, Lee Chong Wei, ya, bertanding dalam pertandingan badminton. Seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan, sama ada di stadium ataupun di kaca televisyen. Ya, baik anak pelajar, dan kita sampai ke penghujung perbincangan kita, teknik menjawab esei pengajian am semester 2 9002, ya. Cikgu tinggalkan persoalan, ya, kepada anak-anak pelajar untuk dibincangkan bersama-sama dengan cikgu, guru-guru ataupun rakan-rakan dalam grup WhatsApp, Telegram, Google Classroom dan sebagainya. Kita gunakan kesempatan PKP ini, maka cikgu tinggalkan soalan perbincangan di sini, ya, anak-anak pelajar, sesuai dengan isu semasa kita, iaitu penularan penyakit berjangkit telah mendatangkan pelbagai impak kepada masyarakat dan negara yang memerlukan langkah segera bagi mengatasinya. Bincangkan. Ya, anak-anak pelajar boleh tentukan isu, kehendak soalan dan kombinasi jawapan bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga bersama-sama dengan guru anda. InsyaAllah anda ada kesempatan lagi untuk kita bersama-sama dalam membincangkan perkongsian ilmu ini. Ya, cikgu akan teruskan dengan perbincangan yang seterusnya kerana pengajian am semester 2 ini terdapat bahagian A, bahagian B. Hari ini cikgu bincangkan bahagian C, iaitu teknik menulis esei semester 2. Semoga perkongsian yang sedikit ini anak-anak dapat manfaat yang banyak. Ya, gunalah ilmu kerana ilmu yang digunakan, yang dicambahkan akan terus subur sepanjang
hayat kita. Anda terdapat sebarang kesilapan atau kekilafan pada kesempatan ini, cikgu ingin mohon maaf dan cikgu doakan anak-anak pelajar sentiasa sihat. Ingat satu pesanan, ya, belajar di usia muda bagaikan mengukir di atas batu, tetapi belajar di usia tua seperti cikgu ni